Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah binti Muhammad Hamid, nombor matriks 20BB02033. Rukun negara telah diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum sehingga negara diisytiharkan darurat pada ketika itu. Tujuan utama rukun negara adalah untuk mengukuhkan dan membentuk semula perpaduan. Selain itu, prinsip-prinsip rukun negara merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kestabilan Malaysia dari segi ekonomi, politik dan sosial. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan kali ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong kelima. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian, di mana bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang akan dibentuk, manakala pada bahagian kedua pula menggariskan 5 prinsip rukun negara. Nama saya Nur Fatina Bila binti Zain Arif, nombor matrik 20BB02030. Rukun negara dalam memajmukkan masyarakat Indonesia yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Secara umumnya, seseorang yang patuh dan taat kepada ajaran agama akan mempunyai budi pekerti yang baik serta sifat-sifat yang terpuji. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Dalam konteks perhubungan rakyat dan raja, rakyat perlu mencurahkan taat serta kepada raja. Manakala pemerintah pula seharusnya memberikan perlindungan yang penuh untuk rakyat jelata serta melindungi negara daripada sebarang ancaman luar. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Rakyat Malaysia perlu patuh akan perlembagaan supaya negara sentiasa berada di dalam keadaan yang makmur. Dan dalam konteks ini, semua individu tidak terkecuali daripada mematuhi perlembagaan kerana sudah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menjaga identiti, undang-undang dan perlembagaan negara. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang negara tanpa mengira lapisan masyarakat akan dihukum walaupun berbeza kaum. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan menertibkan rakyat bagi memendung masalah seperti penindasan dan ancaman-ancaman daripada anasir luar yang mampu menggugat kedaulatan negara. Yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan, yang bermakna bahawa rakyat Malaysia harus bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Sesuai dengan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat yang makmur, dan rakyat haruslah untuk menghormati dan saling memahami adat resam serta nilai-nilai hidup dalam kaum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Fariha binti Rosli. Nombor matrik saya 20BB02034. Saya akan menerangkan tentang isu-isu rukun negara yang berlaku dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Memegang teguh pada 5 prinsip rukun negara adalah tunjang kekuatan sesebuah masyarakat majmuk. Namun, kegagalan untuk menjiwai prinsip-prinsip ini boleh membawa kepada banyak isu dan masalah perpaduan. Isu yang paling besar yang pernah berlaku di negara kita ialah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa hitam itu banyak mengakibatkan pertumpahan darah apabila etnik lain mempersoalkan hak keistimewaan orang Melayu itu sendiri. Isu kedua adalah bendera jalur pemilang dipasang secara terbalik. Sangat mustahil bagi seseorang rakyat Malaysia yang mempunyai kad pengenalan yang sah melakukan kesilapan seperti itu. Perbuatan itu sangat tidak wajar dan patut dikenakan tindakan yang serius. Isu yang terakhir adalah mempertikaikan kedudukan dan kuasa-kuasa Raja Melayu. Contohnya, perbuatan segelintir masyarakat yang memperlekeh dan menghina raja seakan menjadi satu gejala di media sosial. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memandang serius terhadap isu ini dan memastikan perkara ini tidak berulang lagi dengan menjaga hubungan yang baik antara etnik. Saya Ummi Nadia akan menerangkan pula faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya isu rukun negara. Faktor yang pertama adalah kerana Malaysia masih mengamalkan sistem pendidikan vernakular. Hakikatnya, perkara ini sedikit demi sedikit mampu menghakis pemajmukan kaum di Malaysia kerana sekolah adalah titik mula pertemuan rakyat Malaysia berbilang bangsa untuk saling mengenali antara satu sama lain. Faktor yang kedua pula ialah penyalahgunaan media sosial. Hasil kajian menunjukkan
kes taman isu penghinaan institusi diraja, majoriti berpunca daripada sikap individu yang tidak bertanggungjawab dan menggunakan perkataan melampau di media sosial. Faktor yang ketiga pula adalah kerana kurangnya penghayatan terhadap sejarah negara, terutama dalam kalangan pelajar. Lantaran itu, generasi muda yang kita harapkan sebagai pewaris negara akan ceteklah pengetahuannya tentang negara sendiri, dan ini boleh menyebabkan isu-isu rukun negara yang tidak diingini berlaku di Malaysia. Sebelum saya teruskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Nur Alia Natasha binti Mahathir dan nombor matrik saya ialah 2PBB 0208. Tahukah anda, prinsip rukun negara ditubuhkan adalah rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 di mana berlaku ketegangan di antara kaum Cina dan kaum Melayu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kaedah yang kita boleh atasi bersama dalam mengekalkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Antara kaedahnya ialah dengan mengurangkan penggunaan sentimen politik yang menyentuh isu perkauman. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai di kalangan ahli-ahli politik acap kali menyentuh isu perkauman ini bagi menarik perhatian para pengundi agar mengundi ahli-ahli politik atau calon-calon yang dipertandingkan sama ada di peringkat adun atau di peringkat parlimen. Jelaslah bahawa hal ini boleh menimbulkan rasa kurang senang serta rasa tidak puas hati, malah menimbulkan rasa kebencian terhadap ahli-ahli politik yang menyentuh isu perkauman, dan dalam pada masa yang sama secara tidak langsung boleh mewujudkan atau berlakunya pencabulan dalam prinsip rukun negara. Kaedah seterusnya dalam mengekalkan keharmonian ialah melalui penggunaan media sosial. Masyarakat di negara ini telah sedia maklum bahawa penggunaan media sosial tanpa kawalan dan etika yang baik boleh menyumbang kepada penghakisan serta masalah besar dalam penghayatan rukun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal bin Asman. Nombor matrik saya ialah 20BB02031. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kesimpulan kertas kerja kami. Hasil daripada penelitian, terdapat pelbagai perkara yang mendatangkan impak terhadap rakyat Malaysia melalui penerapan rukun negara. Antara impaknya ialah sikap rakyat Malaysia yang menghormati agama lain, di mana setiap rakyat Malaysia cakna akan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kepelbagaian agama yang terdapat di Malaysia menjadikan rakyatnya hormat sesama agama yang lain. Contoh yang dapat dilihat ialah cuti umum yang diberikan setiap kali perayaan besar seperti cuti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Haji, Deepavali dan sebagainya. Selain itu, seluruh rakyat Malaysia hidup di bawah kedaulatan raja dan mematuhi sistem pemerintahan yang digubal oleh para pemimpin yang majoritinya berbangsa Melayu. Situasi tersebut jelas menunjukkan bangsa-bangsa di negara ini tidak menghadapi sebarang masalah dalam mematuhi sistem pemerintahan negara Malaysia. Contoh ini dapat dilihat melalui penerimaan masyarakat yang berbangsa Cina dan bangsa India terhadap penetapan agama Islam sebagai agama rasmi. Seterusnya, rakyat Malaysia juga amat patuh dengan perlembagaan negara Malaysia selari dengan rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Situasi ini dapat dilihat melalui penetapan kerajaan pada masa kini yang menggesa rakyat Malaysia agar kekal di rumah dan mematuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan bagi membantu mengurangkan kadar jangkitan virus yang menular pada masa ini. Rukun negara yang seterusnya pula ialah kedaulatan undang-undang. Berpandukan kepada prinsip tersebut, rakyat Malaysia amat peka dengan undang-undang yang telah termaktub dalam perlembagaan negara. Sebagai contoh, negara menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam apa-apa urusan dan ternyata pelbagai bangsa dan kaum patuh akan perkara tersebut. Samping itu, rakyat Malaysia juga kaya dengan adab serta sopan santunnya seiring dengan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini bertujuan memastikan tingkah laku dalam kalangan masyarakat sentiasa terjaga. Perkara ini amat penting untuk diterapkan bagi memastikan masyarakat berbilang kaum dapat hidup dalam satu komuniti yang aman dan tenteram. Secara harfiahnya, rukun negara memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Umum mengetahui bahawa pembentukan rukun negara adalah disebabkan oleh peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969, iaitu peristiwa rusuhan kaum yang telah banyak merenggut nyawa rakyat pada masa itu. Oleh yang demikian, penerapan dan pengamalan rukun negara amat penting dalam kalangan masyarakat Malaysia agar seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat hidup dalam keadaan yang bahagia dan terjaga dari sudut komuniti.